Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini saya terpanggil untuk berkongsikan sedikit berkenaan dengan kegiatan skema yang semakin berleluasa, yang mana apabila kita telah pun menghampiri hari untuk pembayaran bagi pengeluaran khas ini, banyak skema yang mula menghantar mesej-mesej yang cuba untuk menakutkan pemohon, cuba untuk menakutkan bakal penerima bayaran pengeluaran khas ini dengan memberikan pelbagai alasan dan sebagainya. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan sedikit di sini adalah saya ada dua contoh yang saya dapat lihat di dalam Facebook dan juga ada yang dikongsikan direct kepada saya. Yang pertama adalah contoh seperti ini RM0, pengeluaran KWSP anda disekat atas tunggakan perbankan anda. Pembekuan akaun simpanan, akaun gaji akan berkuasa pada 15 hari bulan 4 2022. Hubungi 0327 bla 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 lah. Okey. Lagi satu sama juga RM0, dia sebut nama. Pembukuan semua akaun di bawah kes institusi kewangan akan menyulitkan proses pengeluaran KWSP anda. Hubungi Encik Jafar pada nombor 010 bla 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 bla. Okey, ini semua adalah yang pertama adalah skema. Dia memang pasti. Macam mana kita nak tahu? Okey, yang pertama, adakah kita mempunyai masalah dengan akaun bank kita? Jadi kita lebih mengetahui akaun bank kita adakah ianya bermasalah ataupun tidak. Dan selama ni akaun bank kita tidak ada pernah ada sebarang isu pun, cuma untuk kemasukan gaji dan sebagainya. Tiba-tiba kita dapat mesej sedemikian tanpa sebarang macam petunjuk dan juga sebagainya daripada pihak bank, dapat mesej sedemikian. Ini adalah salah satu bentuk skema. Okey. Yang kedua adalah dia gunakan ayat di sini, pembekuan. Ayat ni sangat serius, dan apabila orang yang mungkin kurang pengetahuan, kurang ilmu berkenaan dengan selok-belok pembekuan dan sebagainya, bila mereka nampak perkataan pembekuan akaun ni, mereka merasa sangat takut. Tambahan lagi, apabila pembayaran khas ni hampir kepada hari pembayaran, jadi mereka bimbang, takut mereka tidak akan memperolehi bayaran khas KWSP ini. Jadi mereka akan mudah terpedaya untuk mengikut apa arahan yang diberikan di dalam SMS ini. Untuk pengetahuan anda semua, bukan senang nak bekukan akaun. Nak bekukan akaun perlu mendapat arahan daripada mahkamah, daripada pihak berkuasa, polis dan sebagainya, ataupun atas tindakan pihak bank itu sendiri. Kalau tindakan pihak bank itu sendiri, maksudnya ada perkara-perkara yang tertentu. Kita menggunakan akaun bank kita untuk perkara-perkara ataupun pelaburan-pelaburan yang tidak dibenarkan oleh bank negara. Sebagai contoh, ada kebarangkalian akaun kita boleh dibekukan, ataupun akaun kita ni kita guna untuk tujuan menipu. Ada orang yang menggunakan akaun bank mereka untuk menipu dalam Facebook. Dia kata dia jual iPhone, dia kata dia jual GoPro, jual G-Shock lah sebagainya. Jadi bila dia tunjuk gambar, ada orang berminat nak beli, bayaran dah dimasukkan RM300, RM400 dan sebagainya. Kemudian individu berkenaan lesap. Okey, jadi pembeli-pembeli yang telah ditipu ini tadi akan membuat laporan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa akan mengeluarkan surat kepada pihak bank dan memberikan arahan untuk membekukan. Dia sampai tahap macam tu. Bukannya sewenang-wenangnya boleh dibekukan. Tambahan lagi, ada yang mengaitkan dengan pembekuan ni ada atas arahan KWSP dan juga sebagainya. Pihak KWSP langsung tak pernah mengeluarkan sebarang arahan. Tambah lagi, mereka pun tak boleh mengeluarkan sebarang arahan untuk pembekuan. Hanya pihak berkuasa dan juga pihak bank saja yang boleh membekukan akaun anda. Nak bekukan akaun ni bukanlah disebabkan tunggakan kereta ataupun tunggakan rumah tak bayar sampai contoh 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun tak bayar rumah dan sebagainya. Itu pun akaun tidak akan dibekukan. Nak bekukan akaun ni selalunya disebabkan oleh salah-salah laku, penipuan, macam kes rasuah, lepas tu anti money laundering, dan juga perkara-perkara yang dia complicated. Dia bukan sebab tak bayar tunggakan pinjaman ataupun perkara-perkara yang berkenaan hutang kad kredit pun tak ada masalah.
bank takkan bekukan akaun anda. Cuma untuk mereka yang membuat pengeluaran khas ini, apa yang boleh berlaku adalah apabila sampai kepada tarikh pembayaran pengeluaran khas ini 20 hari bulan, katalah anda telah mendapat bayaran anda, kemudian bayaran itu dimasukkan ke dalam akaun, sebagai contoh Maybank, dan di Maybank anda ada pinjaman perumahan ataupun pinjaman kenderaan, yang mana pinjaman kenderaan anda, pinjaman kenderaan saya telah tertunggak selama 4 bulan. Jadi esoknya 20 bulan duit masuk RM10,000. Jadi apa bank akan buat? Bank boleh memotong bayaran bulanan selama 4 bulan ni. Kalaulah sebulan bayaran bulanan saya sebanyak RM400, bank berhak untuk memotong sebanyak 4 bulan RM1,600 daripada jumlah RM10,000 yang telah saya perolehi daripada pengeluaran KWSP. Itu sahaja yang bank boleh buat. Mereka tak boleh macam yang daripada SMS ni nak kata sewenang-wenangnya nak bekukan ataupun nak tahan akaun kita tanpa sebarang sebab-sebab yang saya nyatakan tadi, seperti keganasan, rasuah, money laundering dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Jadi anda semua tak perlu bimbang, melainkan ada yang mungkin mempunyai tunggakan pinjaman perumahan, pinjaman peribadi, pinjaman kenderaan dan sebagainya. Itu kalau kata duit itu masuk, kemudian mungkin dalam tempoh masa yang tertentu pihak bank aware, ada duit masuk dalam akaun dia ni, itu ada kebarangkalian bayaran yang tertunggak itu tadi akan dipotong daripada jumlah pengeluaran. Itu saja yang anda perlu peka. Jadi kalau mereka yang mungkin mempunyai tunggakan ini tapi mereka memerlukan wang daripada pengeluaran khas, jadi apa anda perlu buat? Anda terpaksalah memantau akaun bank anda setiap masa. Ini bukanlah satu perkara yang baik untuk saya nasihatkan, tetapi kalau ada internet banking, cubalah semak dari semasa ke semasa. Sekurang-kurangnya apabila pembayaran telah pun dilakukan ke dalam akaun bank anda, mungkin anda boleh transfer keluar ke akaun bank yang lain, ataupun anda terus boleh pergi kepada bank anda untuk membuat pengeluaran secara tunai. Untuk pengesanan bagi tunggakan dan sebagainya, ianya tidak boleh dikesan secara automatik oleh pihak bank. Cuma pihak bank dia akan ada unit-unit yang akan memantau ada duit masuk, kebetulan dia ni ada tunggakan, mereka akan memaklumkan kepada bahagian-bahagian yang berkenaan yang untuk menguruskan penolakan pinjaman. Itu saja. Selain daripada itu, jangan percaya sebarang mesej yang anda terima. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang pandangan, sebarang masalah ataupun sebarang persoalan, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.